Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini topik ialah special awareness, subtopik lah dalam topik besar sim racing. Jadi semalam telah berlangsung pusingan ke-5 ke-6 daripada 7 pusingan perlombaan mingguan daripada Liga SRA secara online menggunakan simulator iRacing. Jadi okey. Okey. Maaf saya tersedak. Jadi semalam perlombaan diadakan di litar bernama Wet Kids Glen. Konfigurasinya sangat mudah, klasik dia. Jadi pihak admin SRA memilih konfigurasi litar yang klasik supaya kesemuanya ada peluang nak menang. Jadi semalam telah mencatatkan rekod penyertaan sekitar 45 pasukan ataupun 45 kereta, iaitu 45 pemandu menggunakan set simulator, siap ada steering, shifter, pedal, berlumba secara online dan kebanyakannya menggunakan talian SUA iaitu fiber optik seperti Unify Fiber, Maxis Fiber, dan menggunakan platform iRacing di server mereka yang terletak di data center di negara Jepun. Wah, panjangnya ayat saya. Jadi setiap orang mempunyai latency sekitar 125 milisecond. Jadi tak ada masalah lah nak berlumba online. Kesemua 45 orang tu saya rasa kualiti internetnya stabil dan tak ada masalah lah untuk side by side. Jadi tapi topik yang saya nak bincangkan ni ialah berlaku juga drama suatu perlombaan semalam yang berlangsung selama 45 minit, dan setiap orang telah diberi peluang untuk berlatih dalam 2 kali FP, free practice. Bila saya sebut free practice ni maksudnya perlombaan praktis yang mengikut tempoh yang sama, iaitu 40 minit juga di litar yang sama. Jadi rata-rata lah saya assume 75% sudah pernah berlumba di situ dan telah tahu kalau minyak nak digunakan berapa, timing berapa, dan yang paling penting mereka dah berlatih berlumba side by side. Contohnya saya tengah bawa laju ni, ada kereta kat sebelah bawa laju selang satu kaki ke dua kaki ke, tapi dengan kelajuan tinggi side by side. Sebab tu kita panggil 2 wide kalau 2 kereta, 3 wide kalau 3 kereta serentak. Tapi tetap berlaku kemalangan. Kenapa? Kenapa ni lah kan, iaitu yang masalahnya situational awareness. Dia pandang depan, tak pandang kiri. Kalau kita pandu kereta lumba sebenar, mata kita ni ada peripheral views tau. Kita boleh macam membuat correction dekat steering ni sambil mata kecil, anak mata melihat berapa jarak dengan kereta sebelah tu. Nak pastikan selamat side by side. Dan kalau dalam perlombaan sebenar, kita akan bagi ruang. Kalau side by side, tak ada tutup ruang. Itulah perkara yang berbeza dunia sebenar dengan berlumba dalam game ataupun menggunakan simulator lah. Dalam kes ni dalam simulator susah nak bajet. Dalam simulator kita tak nampak seperti kita nampak dalam dunia sebenar. Ada orang yang berkemampuan boleh membeli TV saiz besar dan letak 3 skrin boleh nampak sampai sana kan. Ada pelumba tak mampu guna monitor kecil je, dia adjust FOV dia supaya nampak ikut mata dia, nampak segala-galanya lah kan. Letak monitor besar ni nampak lah segala, sampai side mirror semua nampak. Jadi nisbah dia tidak nisbah satu macam dunia sebenar ni kan. Macam sekarang ni dalam dunia sebenar ni, saya nampak bahagian atas ni sahaja, tapi fokus mata saya semua kat bahagian depan ni, jalan raya. Fokus kat jalan raya. Dan bila saya pandang hadapan, saya nampak cermin ni
Saya nampak cermin ni dalam pandangan mata saya lah, tapi walaupun saya tak tengok, maknanya saya boleh melihat melalui anak mata, mengerling sahaja. Jadi dalam dunia simulator ni payah nak buat macam tu, sebab saiz monitor berbeza. Kalau single screen nampak ni sahaja, tak nampak mirror ni. Jadi kena ada satu button nak toleh kanan, button toleh kiri. Jadi itulah kekangan sebenarnya, kekangan berlumba secara online ni, iaitu situational awareness. Jadi kena ada berkorban sedikit anda. Jadi sistem simulator ni akan memberikan anda tool seperti virtual mirror. Dia boleh buat mirror kat sini. So virtual mirror tu FOV dia luas, anda boleh tahu kereta kiri kanan. Dan ada satu lagi tool, iaitu nama dia relative, jarak anda dengan orang belakang. Kalau jarak dia kosong-kosong, maksud dia dekat sebelah lah. Jadi dah dua tool, ada virtual mirror, ada relative, ada mirror yang macam ni semua. Tapi tetap berlaku kemalangan. Tu yang payah tu. Jadi saya rasa dekat situ ialah bukan melibatkan sistem software tu. Software tu dah bagi dah segala-gala bantuan yang mereka perlu. So yang tinggal ialah ego masing-masing. Dan aku betul, dia salah, macam tu lah. Jadi sebagai steward ni susah tu nak menentukan siapa salah kan. Sebab kalau dalam perlumbaan dunia betul, kita sama set kita punya pemandangan. Tapi kalau dalam virtual tu, kalau semua orang guna VR, tak ada masalah. Ini masalahnya ada orang guna triple screen. Dan triple screen pun tak sama, ada saiz besar kecil. Dan tak sama juga ada FOV kan. Dia boleh ke depan ke belakang, ada FOV berbeza, jadi tak sama. Jadi kena ada compromise di situ. Kalau benda tu tak sama, kita ada compromise. Maksudnya kalau kita ada tahu kereta side by side dengan kelajuan tinggi, kalau saya automatik, saya nak menyelamatkan dia, mungkin saya ke kiri sedikit ke kan, bagi ruang sikit lah. Saya mengassume sebab latency kita tinggi. Jadi walaupun dia tak langgar kita, tapi akan berlaku net code. Net code ni adalah ghost contact lah. Jadi saya ke kiri sikit, bagi dia lah di ruang. Nanti kat depan boleh potong balik kan, ataupun the next lap aku potong dia balik. Tapi masalah ni dia menjadi macam V. Satu ke sini, satu ke kanan, boom, accident di tengah-tengah. Bila accident berdua, belakang jadi mangsa. 5-6 biji kereta belakang disebabkan ego dua orang. Di situlah. Itu pendapat peribadi saya lah. Jadi walaupun yang ni, benda ni ialah kena ada walaupun itu musuh kita, musuh ketat kita kena ada give and take. Give and take. Macam kita mengalah sedikit, tapi kita fight kemudian. So dia tahu kita akan fight kemudian, dan dia pula give and take dengan kita. Jadi sebenarnya kemelangan ni berlaku ialah ego dah tidak mahu memberi peluang orang lain memotong lah. Padahal pihak pentadbir telah memberi litar yang sangat panjang dan sangat lurus, dan boleh pergi 5 wide. Tapi boleh pula accident, 2 kereta di tengah-tengah. Itu macam mana tu kita nak tu. Jadi benda ni ialah ini pendapat peribadi. Macam saya jenis saya nak tamatkan perlumbaan. Bukannya nak berperang di tengah-tengah perlumbaan lah. Walaupun saya pernah berlaku kemalangan, tapi setelah disiasat rupanya naik kod biasanya. Satu lagi ialah masalah kita terlalu percayakan cakap spotter tu, kita tak boleh percaya 100%. Spotter tu kita hanya guna bila kita dah identify, betul lah tak ada kereta. Guna cermin, check relatif, tak ada kereta lah, dan spotter kata clear. Time tu lah baru kita gerak. Bukannya spotter cakap clear, kita baru nak check spotter dan gerak, ada kereta. Jadi spotter tu kita tak tahu kebenarannya sebab masalah latency. Jadi nak membiasakan diri dengan situational awareness ialah pada saya tak lain tak bukan tetap kena seat time dengan race official tu setinggi yang boleh lah. Dan kalau kita tahu lawan kita tu jenis race mingguan saja, dalam liga je, kita tahu dia mungkin tak aware. Jadi kita mengalah sedikit lah, sebab kita dah tahu lah kan. Kita dah tahu sebab kita dah biasa race online. So kita dah tahu akan ada masalah pelanggaran disebabkan netcode, ataupun dia tak aware kita wujud ke. Jadi kita boleh lift off, tarik, relax. Itu dia masa pada saya. Punca masalah ialah sikap. Kita tak boleh salahkan software.
Maksudnya kalau kita bawa semua orang yang sama ni, lumba dekat R-Factor ke, lumba dekat GT Sport ke, lumba dekat ACC, sama je masalahnya yang akan timbul. So tiada software yang perfect pada saya. Dan kami menggunakan iRacing tu sebab mostly dah biasa iRacing, dan lepas tu dah ada penganjur lain dah menggunakan GT Sport. Jadi apa salahnya kita guna iRacing kan? Jadi itu je. Tapi tetap outcome dia sama je kalau pelumba tu tak berubah sikap. Jadi hari ni saya nak bercerita pasal sikap je lah. Okey, sampai di sini saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.